Kalau saya cakap dia seolah-olah menunggang agama. Tapi bila kita tak kaitkan apa yang kita buat dengan agama, seolah-olah kita tak ada dalam landasan agama pula kan. Okey. Sebenarnya komunikasi juga adalah satu sunnah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan juga selamat menonton lah kepada penonton-penonton setia, pengunjung-pengunjung setia YM Podcast yang setia menunggu video-video yang terbaru dan juga terkini daripada kami yang dibawakan oleh Yayasan Maghfirah. Kita bersama satu slot iaitu YM Podcast lah. Kita membawakan panel-panel yang pakar, yang berkemahiran dengan tajuk yang kita akan bawakan pada hari ini. Dan semestinya perkongsian ilmu ni dapat memberikan manfaat lah kepada orang yang menonton dan juga orang yang mendengar, insyaAllah. Jadi insyaAllah bersama saya Berobat selaku host pada hari ini. InsyaAllah kita akan bawakan seorang panel. Jauh bang daripada Melaka bang. Betul, dari Melaka. Tapi itulah Melaka Wangi sekarang kita dah rasa macam dekat. Sebab almost setiap minggu kita berulang. Dia kalau main tiap minggu tu saya rasa dah boleh tinggal sini ke bang rasa. Doakanlah mudah-mudahan. Amin, insyaAllah. Jadi saya jemputlah Abang Cepul daripada Melaka, daripada Impact. Untuk hari ni kita berkongsi tentang ilmu-ilmu motivasi, ilmu-ilmu public speaking, tentang ilmu-ilmu komunikasi paling penting lah. Supaya apa? Supaya kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita, praktikalkan dalam kehidupan kita dengan ilmu-ilmu kita pada hari ini, insyaAllah. Jadi bang, macam mana? Dah bersedia bang? Alhamdulillah, insyaAllah. Allah. Tapi sebelum saya tanya, macam mana abang sihat ke hari ni bang? Ada saya sakit? Alhamdulillah, dia sihat dan dia sebenarnya teruja bila bersama dengan Yayasan Maghfirah, organisasi yang buat kebaikan, yang sebarkan kebaikan. Jadi kita teruja. So orang kata apa? Hidup kita tak lama. Dan alang-alang hidup, buatlah kebaikan sebanyak mungkin. Dan Yayasan Maghfirah sedang melakukan perkara-perkara yang sangat-sangat mulia bagi saya. Dan podcast ni sini pun bagi saya dia merupakan persiapan untuk kita mati. Sebab bila kita mati nanti, insyaAllah video kita tak mati. Orang yang hidup boleh dapat manfaat lagi daripada video-video yang kita hasilkan. Jadi Berobat sebenarnya banyak pahala dia. Dia bersama-sama dengan podcast, dia bersama dengan panel-panel yang ramai. Dan soalan-soalan yang bernas daripada beliau trigger kita untuk berkongsi banyak perkara kepada semua audien yang menonton. Tengok panel dah macam host lah saya tengok ni. Allah Akbar. Tu lah saya sebenarnya saya rasa macam gemuruh tapi rasa macam berbangga jugalah. Sebab mungkin hari ini dapat berkongsi ilmu ataupun dapat face to face dengan orang yang mungkin dapat memberikan saya sedikit ilmu dan juga para penonton lah paling penting lah. InsyaAllah. Tapi sebelum tu kita tak kenal juga tak cinta bang. Kita perkenalkan sikit abang, insyaAllah. Boleh silakan. Nama penuh Saiful Azmi Kasim lah. Betul. Daripada Melaka. Lahir Melaka ke bang, macam mana? Sebenarnya saya lahir di Ipoh Perak, membesar di Merata-Rata, bersekolah menengah di Seremban, kemudian sambung belajar dekat Selangor. Sekarang ni bekerja di Selangor, berkahwin dengan orang Melaka, dah duduk Melaka. Macam tu lah cerita dia. Dia macam main-main macam tu. Oh tu ya abang kata tadi Selangor dengan Melaka macam ni ya. Betul. Duduk Melaka, kerja Bangi. Tak ada masalah. Oh okey faham. Okey Allahu Akbar. Abang saya Ipoh. Betul, saya Ipoh, dilahirkan di Ipoh, mak sekarang ada dekat Ipoh, family ada dekat Ipoh. Ipoh lah cerita dia. Ipoh Mali. Orang kita lah ni. Ipoh Mali taklah sombong. Allah, tagline tu. Saya pun Manjung. So orang kata 2 jam macam tu lah, lebih kurang ke Ipoh macam tu lah. Manjung mungkin ada orang tak familiar dengan Manjung. Lumut nak ke Pangkor mungkin lagi. Yes, Lumut, Pangkor, Setiawan Dulu belajar masa sekolah bang. Betul. Sejarah Setiawan lah, Gajah tu kan. Allahu Akbar. Jadi Abang Saiful Azmi ni seorang jurulatih komunikasi dan bijak berbicara Impact sejak tahun 2018 bang. Daripada katanya 5 tahun kah daripada sekarang bang. 5 tahun lebih kurang insyaAllah. Dan fokus kami kat Impact, kami banyak berkongsi berkaitan dengan komunikasi dan juga public speaking, bijak berbicara. Dan kami berkongsi untuk kanak-kanak dan remaja serta warga dewasa. Masya Allah. Jangan main-main lah. Jangan main-main dengan panel kita pada hari ni. Allahu Akbar. Dan berpengalaman untuk mengendalikan program komunikasi, motivasi, kepimpinan. Paling penting kepimpinan bang. Betul. Dan team building.
seluruh negara. Paling jauh macam mana? Paling jauh. InsyaAllah esok hari ni rakaman. Esok tu ya? kita nak ke Sabah esok pagi insyaAllah. InsyaAllah. Lepas subuh kita terbang ke sana. Oh, tu jadi flight tu. Betul. Petang ni balik Melaka, esok datang KLIA ke Sabah pula. Malaysia tu insyaAllah dekat. Wah, ini orang kata memang saya rasa sepenuhnya dalam kereta pun abang punya tu. Kalau ikut umur saya sekarang boleh bahagi 2 lah. Separuh tu dalam kereta. Allahu Akbar. Jadi insyaAllah kita tanpa melengahkan masa lah, kita nak dengar juga perkongsian daripada panel kita, daripada Abang Cepo. Saya panggilkan Abang Cepo boleh lah? Boleh. InsyaAllah untuk berkongsi tentang ilmu-ilmu motivasi, team building. Paling penting komunikasi lah bang. Betul. Okay, insyaAllah. Boleh bang? Bersedia? Boleh, insyaAllah. Dan fokus saya memang seronok untuk berkongsi berkenaan dengan berkongsi berkenaan dengan komunikasi sebenarnya. Sebab bagi saya, komunikasi tu sangat penting. Dan bila orang bercakap berkenaan dengan bijak berbicara, orang membayangkan yang kena banyak cakap, kena bercakap non-stop. Sedangkan orang yang bijak berbicara bukan orang yang bercakap banyak, tapi dia bercakap bila perlu. Dia bercakap perkara-perkara yang penting. Dan Nabi pun ada kata apa? Nabi kata kalau ada benda baik nak disampaikan, sampaikan. Kalau tak ada, buat apa? Diam. Kena diam. Jadi komunikasi sebenarnya kita bercakap dan juga diam. Jadi diam juga adalah seni dalam komunikasi. Dan berobat. Kita pula nak tanya dia. Biasanya kan. Biasanya kalau kita cakap tentang public speaking, tentang bijak berbicara, apa yang berobat bayangkan? Public speaking, bijak bicara maksudnya komunikasi kena jaga. Betul. And bila orang kata tentang perkara-perkara ni, ramai orang takut sebenarnya untuk bercakap, ramai orang takut untuk berkongsi, ramai orang takut untuk bersuara. Sedangkan ketakutan tersebut kalau kita boleh convert dia sebagai kekuatan, dia akan menjadi satu titik tolak untuk menjadikan komunikasi kita lebih hebat sebenarnya. Takut dalam pengucapan awam itu penting. Sebab kalau kita tak takut, kita akan overconfident. Bila kita overconfident, kita takut kita merendah-rendahkan orang, kita takut point kita nak cakap tu sepatutnya sampai tapi tak sampai sebab overconfident macam tu. Tu pelintir orang tu, kadang-kadang ada orang tu dia nak sampai kan, tapi mungkin terlalu overconfident, tak jelas, tak sampai kepada audiens tu. Allahu Akbar. Takut tu perlu, tapi kita kena kawal ketakutan. Macam hari ni kan, nak duduk dengan orang hebat berobat kan, kita nervous babe. Macam tu. Abang dah makan belum? Nak saya belanja ke macam mana ni? Lain macam. Bawah ada. Okay. Okay, insyaAllah abang. Jadi sebelum tu kita pergi ke soalan pertama dulu. Kalau abang dah bersedia. Boleh. Jadi Abang Cepo ni lebih orang kenali sebagai kata daripada Impact lah. Jadi mungkin orang-orang kat luar sana, penonton kat luar sana, first time dengar Impact tu apa. Betul. Jadi mungkin apa Impact buat, apa yang cuba disampaikan, apa yang cuba dibawa oleh Impact sendiri kepada masyarakat. Jadi mungkin abang boleh terangkanlah kepada orang kata penonton. InsyaAllah. Akademi Impact merupakan sebuah pusat latihan komunikasi, memberi fokus untuk mengajar public speaking untuk kanak-kanak dan remaja serta orang dewasa. Dan fokus kami berkenaan dengan komunikasi bermula daripada tahun 2007 sebenarnya. Dan Impact adalah sebuah, asal usul Impact ni adalah sebuah departmen dalam Hospital Islam Az-Zahra. Di mana Hospital Islam Az-Zahra orang kenal sebagai hospital beranak, hospital orang sakit. Tapi bab hati ni, Tuan Haji Abdul Rahman kata, bab hati ni tak ada orang yang nak uruskan. Jadi Tuan Haji Abdul Rahman dengan idea yang bernas daripada beliau, dia cari Abang Bat juga, Tuan Badrul Sani kan. Abang Bat, bukan Bat yang ni, bukan berobat. Yang ni berobat, yang sana dekat Impact kita ada Abang Bat. Jadi Tuan Haji Abdul Rahman bersama dengan Abang Bat, Tuan Badrul Sani dan juga Encik Syahrudin Madali, mereka telah mengasaskan satu, orang kata, departmen dalam Az-Zahra untuk merawat hati. Asal dia adalah untuk merawat hati. Kemudian dia berkembang. Impact menjadi satu organisasi dah stand sendiri, dan sekarang ni Impact adalah didaftarkan Sdn Bhd di bawah nama Impact Human Development Sdn Bhd. Jadi bergerak secara sendiri lah macam tu. Betul. Jadi dengan pengalaman selama lebih kurang 16 tahun dalam industri training ni, telah bantu puluhan ribu umat Islam dekat Malaysia ni untuk pandai public speaking. Dan antara program yang popular untuk Impact ni adalah program cuti sekolah. Di mana dalam program cuti sekolah ni, bagi peserta kepada kami selama 3 hari tak bermalam, datang dalam keadaan yang tak reti nak bercakap, insya-Allah balik mereka boleh bercakap, berpidato di atas pentas. Daripada zero.
Betul. Nak kata kosong tak adalah. Dia orang datang dalam keadaan bisu ataupun ataupun memang budak-budak tak kerti bercakap langsung kan. Jadi mereka kita nak latih mereka untuk jadi berani. Jadi mungkin mereka boleh bercakap tapi mereka pendam. Mereka tak tahu yang mereka sebenarnya ada potensi tersebut. Jadi dalam program cuti sekolah dan juga dalam program-program impact bersama dengan kanak-kanak dan remaja, kita nak congkil potensi mereka. Kita nak serlahkan keberanian sebab kadang-kadang mereka tak ada platform. Mereka tak tahu nak bercakap dekat mana. Mereka tak tahu yang mereka ni boleh bercakap. Sampai satu tahap mak ayah pun tak sedar yang anak mereka sebenarnya ada bakat. Jadi dalam program cuti sekolah 3 hari tak bermalam, kita latih. Hari yang ketiga mereka boleh berpidato di atas pentas. Kenapa pidato? Sebab pidato dalam komunikasi, pidato adalah teknik bercakap yang antara yang paling susah. Sebab pidato tu sendiri dia ada nada tinggi rendah, ada kecepatan kelajuan perkataan yang dikena sebut, ada pelbagai intonasi yang kena praktikkan dalam pidato. Dan pidato juga dia membawa kepada body language, macam mana nak bercakap dengan tangan, dengan mata, dengan kening, dengan telinga, semua deria-diri kita digunakan untuk bercakap, untuk berpidato. Itu yang kita buat. Maksudnya dalam impact, dalam program-program impact, dalam slot aktiviti tu adalah dalam untuk training pidato tu adalah ke macam tu? Betul. Kita memang ada satu teks yang ringkas, teks yang pendek untuk mereka hafal. Dan kenapa ringkas, kenapa pendek? Sebab kita berbalik kepada kita nak spark, kita nak mulakan mereka punya keberanian tu tadi. Jadi kalau kita nak masuk pertandingan, pidato kita lebih kurang dalam 7 minit. Itu biasa kalau kita nak masuk pertandingan. Tapi dalam program cuti sekolah impact ataupun program-program bersama dengan kanak-kanak dan remaja, kita bagi pidato kadang-kadang tu satu perenggan je. Satu perenggan lebih kurang dalam 30 saat. Cukup untuk mulakan keberanian mereka. Macam tu. Maksudnya nak jentik keberanian mereka lah. Betul. Kira kalau dalam lighter tu kita petik api je. Mereka yang akan letak dia punya kayu, dia punya bahan bakar, minyak dan sebagainya. Mereka yang akan terus menyemarakkan api tu tadi. Maksudnya fokus impact ni adalah untuk kanak-kanak sahaja ataupun umum? Okey, asasnya impact 2007 kita bermula dengan remaja. Kemudian kita tengok untuk benda ni tak cukup dengan remaja ni, kanak-kanak pun kena ada juga. Dan sekarang kita dah dapat demand, dapat permintaan daripada orang-orang korporat. And kalau macam kami sebenarnya kami banyak program bersama dengan orang yang buat sales, tim marketing belajar dengan kami teknik komunikasi. Kalau kanak-kanak tadi kita fokus on bagaimana mereka nak bercakap, berpidato, kita fokus on keberanian mereka. Tapi orang dewasa kita spesifikkan berdasarkan permintaan. Contoh, kalau Yayasan Makfirah ada ustaz-ustazah yang pendakwah, kita train pendakwah-pendakwah ni untuk bercakap dengan baik, untuk berkomunikasi dengan hebat. Jadi dia akan sampaikan ilmu-ilmu tu dengan baik. Kalau orang yang buat sale pula, kita bantu mereka macam mana nak menggunakan elemen komunikasi ni untuk tingkatkan sale. Kalau untuk guru-guru, untuk warga pendidik pun kita ajar mereka, bukan ajar, kita berkongsi dengan mereka bagaimana untuk menjadi pendidik yang mampu untuk menarik perhatian terutamanya generasi Z sekarang ni. Jadi basically dalam program-program impact boleh katakan 60 ke 70% adalah latihan, adalah praktikal dan hanya 30-40% sahaja teori. Jadi pengalaman yang peserta-peserta dapat dalam program dia akan terus dapat digunakan secara praktikal. Macam tu. Faham. Okay. Mantap. Masya-Allah bang. Satu soalan lah saya nak bagi kat bang. Kenapa fokuskan kepada komunikasi bang? Kenapa tak fokuskan kepada mungkin bisnes ataupun mungkin kepada perkara-perkara lain yang boleh mengeluarkan kemahiran seorang? Kenapa mau kepada motivasi komunikasi bang? Alright, kenapa kita fokus on komunikasi? Sebab semua benda dalam dunia memerlukan kita untuk pandai cakap. Kan? Nak jadi host macam berubat pun kena pandai cakap. Nak apa kejayaan-kejayaan yang kat luar, nak jadi pemain bola sepak macam Arif Aiman yang power main bola tu, kena pandai cakap. Lagi nak jadi arkitek kena pandai cakap, nak jadi doktor kena pandai cakap. Basically nak jadi semua perkara, nak kerja apa sekalipun, hatta sampai nak jadi penggali kubur sekalipun kena pandai cakap. Bayangkan kalau kita jadi penggali kubur tapi kita tak pandai cakap, kita tak tahu nak tanya soalan dekat orang waris, kita tak tahu mayat tu, jenazah tu lelaki ke perempuan, kita tak tahu kanak-kanak ke dewasa, kita gali besar sekali yang datang kanak-kanak, jenazah kanak-kanak. Jadi penggali kubur sendiri pun kena pandai bercakap, berkomunikasi. Dan sebenarnya komunikasi ni soft skill yang
asas yang kita kena kuasai daripada kanak-kanak, bermula daripada kanak-kanak sampailah ke dewasa, kita kena kuasai supaya bila kita kuasai komunikasi tak berlaku salah faham, bila kita kuasai komunikasi kita boleh sampaikan banyak benda, dan dakwah juga memerlukan kita untuk berkomunikasi. Dan sebenarnya kalau saya cakap dia seolah-olah menunggang agama, tapi bila kita tak kaitkan apa yang kita buat dengan agama, seolah-olah kita tak ada dalam landasan agama pula kan. Okey, sebenarnya komunikasi juga adalah satu sunnah. Nabi adalah seorang pemidato yang hebat. Betul. Nabi punya dakwah tu power. Kata-kata baginda sangat-sangat terkesan. So, bila kita ajar berkenaan dengan komunikasi, kita masukkan elemen-elemen keagamaan tanpa mereka sedar, secara tak langsung sebenarnya kita sedang buat apa yang Nabi sedang buat. Nabi pandai bercakap, jadi kita berkongsi bagaimana kita nak pastikan crowd kita, audien kita, peserta kita menguasai teknik komunikasi, dan mereka juga boleh berdakwah sebenarnya bila pandai berkata-kata. Masya-Allah. Cuma satu lah, ilmu komunikasi ni dia bahaya. Dia bahaya kalau disampai dekat orang yang betul. Ilmu komunikasi kalau sampai kepada orang yang betul, orang yang baik, dia akan jadi baik. Tapi kalau dia sampai kepada orang yang jahat, orang yang katakan orang yang suka buat fitnah, orang yang suka sebarkan adu domba dan sebagainya, ilmu komunikasi tu dia akan jadi neraka bagi mereka. Macam dan juga orang pandang negatif lah. Betul. Jadi that's why bijak berbicara bukan orang yang banyak cakap, tapi bercakap bila dia perlu bercakap, dan dia kena jaga apa yang dia cakap. Betul, apa yang dilontarkan. Sebab nak tak nak, kita sebagai manusia, kita kena bertanggungjawab dengan apa yang kita buat. Dan kata-kata kita pun, bila kita cakap, kita tak boleh baling batu sembunyi tangan. Kita kena bertanggungjawab dengan apa yang kita cakap. That's why kita fokus kepada komunikasi. Tapi betul lah, saya suka dengan apa yang abang kongsikan tadi. Nak buat apa-apa sebagai seorang manusia, saya rasa ilmu komunikasi tu penting untuk dikuasai. Sebab apa? Dia melibatkan masa depan, dia melibatkan kerjaya. Sebab siapa je kat dunia ni yang tak nak bekerja ke bang? Betul. Kalau tak bekerja pun mungkin sebagai saya ambil pada kecil lah, suri rumah bang. Betul. Pandai berkomunikasi dengan anak-anak kan, saya rasa macam tu lah. And anak-anak okey lagi, berkomunikasi antara pasangan itu pun penting juga. Betul, macam mana lelaki, suami nak berkomunikasi dengan isteri, isteri nak berkomunikasi dengan suami. Yang tu pun sebenarnya kita ada modul tu. Modul yang diberi nama sebagai modul Adam Hawa. Dan dalam modul Adam Hawa ni kita berkongsi apa yang suami perlukan, apa yang isteri perlukan. Saya kongsikan sikit dalam modul ni. Kita kongsi bagaimana suami, lelaki, dia sukakan benda-benda yang rasional. Tapi wanita, isteri, dia suka benda-benda yang emosional. Jadi kalau ada isu, suami nak bantu isteri yang bermasalah, suami kena bagi belayan emosi. Isteri nak bantu suami yang bermasalah, isteri kena berikan solusi. So kalau kita tahu benda ni, kita aplikasikan benda ni, insya-Allah rumah tangga kita akan jadi harmoni. Tapi itulah, alangkah lidah lagi tergigit, dalam rumah tangga pasti akan bergaduh. Saya sendiri pun dengan isteri kadang-kadang ada konflik. Tapi bila kita dah tahu ilmu ni, kita jumpa isteri kita, dia ada konflik dengan dia, kita tanya dia, awak nak solusi ke emosi? Settle masalah, insya-Allah. Faham, betul. Yang isteri dia lebih kepada emosional lah bang. Betul. Jadi contohnya ni, kalau isteri kita ada masalah kan, contoh isteri kita murung dan sebagainya, jangan bagi solusi kepada dia. Jangan saya cadangkan awak buat ni. Tak boleh. Listkan tu. Tak boleh, dia tak membantu. Tapi kita kena cakap kat dia, sabar awak ni kan hebat, awak ni kan kuat. Belai, baru kita bagi cadangan. Dia dah jadi manusia balik. Okey. Baru lagi jangan jadi hantu, mungkin jadi hantu sebelum tu. Hantu tak sampai hatilah jangan, tapi tak apalah, mungkin penonton lebih tahu macam mana pasangan masing-masing. Jadi kalau isteri dia ada masalah, kita bagi dia belayan emosi dulu, puji dia, berada bersama dia, ada dengan dia, biar dia rasa disayangi, baru kita cadangkan, okey anda buat 1, 2, 3 dan sebagainya. Tapi berbalik kepada lelaki, kalau suami ada masalah, kalau suami ada masalah, kalau isteri cakap, abang sabar bang, suami tu akan cakap, saya dah lama sabar dengan awak. Jadi suami kalau bermasalah, apa yang isteri kena buat? Isteri kena bagi solusi. Kereta tak boleh start, nah ini name card bengkel. Handphone jatuh air, tak apa, kita rendam dalam beras. Terus bagi solusi. Yang tu lebih membantu suami sebenarnya. Masya-Allah. Ilmu dalam Adam dan Hawa punya ni dalam modul Adam dan Hawa. Kita ada juga modul bahasa cinta sebenarnya. Dalam bahasa cinta, bila kita cakap tentang modul bahasa cinta, orang nampak komunikasi antara suami isteri. Tapi sebenarnya dalam modul bahasa cinta ni boleh digunakan dalam
kerjaya kita. Contoh dekat Yayasan Makfirah. Kalau katakan saya dapat maklumat Yayasan Makfirah ada 60 orang staff ataupun tenaga tim yang ada dalam Yayasan Makfirah ni. Kalau masing-masing tahu bahasa cinta masing-masing, kita boleh raikan. Contoh, dalam bahasa cinta, ada orang suka diraikan dengan act of service yang popular sekarang dekat TikTok kan, act of service. Kalau orang tu dia selesa untuk diraikan mereka punya act of service, jadi sebagai majikan, sebagai team leader, apa yang kita boleh buat? Kita boleh meraikan mereka punya act of service. Tapi kalau orang tu sukakan physical touch, mungkin kita boleh sentuh dia, barulah dia rasa dihargai. Sentuh ke macam mana? Contoh kita pegang bahu dia ataupun kita tepuk bahu dia sampai kita sebut good job. Itu lebih membantu mereka. Tentang bahasa cinta, ada 5 bahasa cinta. Tapi kalau saya nak kongsi hari ni, dia tak sempat. InsyaAllah ada rezeki, kita ambil satu sesi untuk bahasa cinta sahaja. Masya Allah. Bahasa cinta bang. Bahasa cinta. Allah. Ini first time, bukan first time untuk saya dengar huraian tentang bahasa cinta. Dan insyaAllah mungkin ada sesi ni boleh kita kongsikan nanti bang. Boleh tak pun macam biasa kita minum-minum kat bawah, kita on bahasa cinta. Mantap. Kita berdua dulu bang bahasa cinta. Dia on bahasa cinta, bukan on cinta. Saya seram tu. Ya Allah. Jangan buat benda kuban-kuban. Allah Akbar. Jadi kalau kalau okey, saya bagi contoh lah bang. Kalau seorang tu dia ada kemahiran untuk berkomunikasi, dia pernah belajar tentang komunikasi, tapi dia ada satu perasaan yang mana dia takut untuk berada di hadapan, sampaikan dia bergetar-getar. Ada satu penyakit, dia tak ingat penyakit apa, tapi dia memang bergetar-getar bila depan dengan orang. Dan saya kadang-kadang bila dia cakap tu tak keluar ataupun tak jelas. So mungkin ada solusi yang boleh abang kongsikan. Simptom tergetar-getar ni kalau tak silap saya dinamakan sebagai glossophobia, something macam itulah. So bagi saya macam ni, bila kita takut untuk bercakap, benda tu bagus. Sebab kalau kita overconfident, kalau kita tak takut sangat, kita takut kita sampai hilang pergantungan kepada Allah. So itu yang paling kita takut. Jadi macam mana kita nak atasi ketakutan ni? Kita jadikan ketakutan tu sebagai kekuatan. Ada orang dia tengok hantu, dia takut hantu. Berobat, kalau tengok hantu takut hantu tak? Takut. Macam mana kita boleh tengok hantu? Hantu pun tak ada. Okay. Ada orang dia bayangkan hantu dan dia rasa takut dengan hantu tu. Tapi ada orang dia bayangkan hantu dan dia nampak hantu tu sebagai sumber rezeki dia. Maksud dia buat apa? Dia buat konten tentang hantu, paranormal, dia cari paranormal kan. So maksud dia apa? Maksud dia macam mana kita menterjemahkan hantu tersebut. Kalau kita menterjemahkan dia sebagai benda yang menakutkan, kita akan takut. Tapi kita elak kan bang, betul, kita akan elakkan. Kalau kita terjemahkan hantu tu sebagai benda yang boleh bawa income kepada kita, so kita akan mana hantu? Kita cari kan. So TAKUT adalah tidak ada kekuatan untuk terjemah. TAKUT. So bila kita tak ada kekuatan untuk terjemah, kita akan tersalah terjemah hantu tu benda yang menakutkan. Sama juga dalam public speaking, dalam bijak berbicara. Kalau kita menterjemahkan pentas tu sebagai sesuatu benda yang menakutkan, dia akan jadi menakutkan. Kalau dia anggap mikrofon yang ada ni benda yang menakutkan, memang dia akan menggigil dengan mikrofon. Tapi kalau dia tahu mikrofon ni adalah sumber untuk dia jana pahala, mikrofon ni adalah sumber untuk dia menyampaikan dakwah, so dia akan give the best. At the end, dia berbalik pada niat kita lah. Kalau kita niat untuk memberi kebaikan, nak jadi sebaik-baik manusia yang memberi manfaat, so dia akan menterjemahkan ketakutan tu sebagai satu kekuatan dia. Pentas okey, crowd okey, mic okey. Yang penting jangan overconfident. Macam tu. Faham. Dia over energy. Perlu dalam komunikasi kena ada energi, tapi jangan terlampau over energy dia berpada-pada. Contoh dalam podcast, takkanlah kita nak buat bangun dengan gembira. Tiba-tiba menjerit. Kesian cameraman kena kejar pula kan. So dia energi yang berpada-pada. Setiap komunikasi diperlukan tenaga, sebab komunikasi tu sendiri transfer of energy. Bila saya bercakap, audien mendengar, itu adalah transfer of energy. And bila kita berada di depan pentas ataupun di atas pentas bersama dengan crowd, contoh kita tanya apa khabar semua, crowd bagi respon kepada kita baik. Itu adalah transfer of energy. Bila kita bagi lebih, crowd akan bagi lagi lebih. Mantap. Allahu Akbar. Nice. Ni ilmu baru ni. Wow. Tapi tu bang, andai katalah kalau dia masih lagi mungkin dia punya getaran ataupun dia punya perangai getar-getar tu
susah dibendung sebab kita tahu manusia ni berbeza-beza dia punya tabiat dia punya perangai dia. Dia ingin niat dia memang betul-betul nak berdakwah, nak buat kerana Allah, nak bersungguh-sungguh mungkin untuk kerjaya dia, untuk motivasi dia, tapi mungkin dia tak boleh nak kawal daripada segi ketekaran. Mungkin bila dia pegang mic tu dia getar-getar. Alright. Macam mana? Bukan batik sangat untuk bagi hilang getar sedikit lah. Okay, basically niat settle, bab hati settle, bab mindset settle, heart set settle. Yang tak settle adalah dari segi dia punya skill set dia. Dia ada 4 set sebenarnya. Dia bermula dengan tool set, skill set, mindset dengan heart set. So heart set settle, mindset settle. Sekarang ni kita pergi dia punya skill set. So macam mana orang yang heart set, maksud dia orang punya hati dia settle bab niat, mindset dia memang nak memberi manfaat, dah settle benda tu, tapi dia still menggigil, menggeletar dia macam ni. Hari pertama kita darjah 1 kita pergi sekolah, and saya tak nangis lah. Berobat nangis tak? Tak ingat lah. Tak ingat lah. Okay, di bucu katil. Dia pucu meja. So ada orang dia pergi sekolah first day dia rasa macam menggigil, takut dan sebagainya. Macam berobat, first time datang ke Yayasan Makfirah sebagai staff, sebagai pekerja, sebagai pasukan, hari pertama datang mungkin rasa takut kan. Tapi dah lama-lama dah terbiasa dah. Masuk pun tak bagi salam dah. Bukan berobat yang ni lah, kat tempat lain lah. Berobat Nigeria kat bang dengan negara lain. Betul, kat Bulgaria kan. So hari pertama masuk dia akan rasa macam, aku nak salam semua orang. Sebab dia rasa takut, cuak-cuak lagi. Tapi lama kelamaan dia akan terbiasa dengan office, terbiasa dengan Yayasan Makfirah, dan dia tak takut lagi. Sama juga bila kita dalam komunikasi ni kan. Katakanlah kita ambil presentation dalam kelas lah katakan. Kali pertama kita buat presentation mungkin kita rasa takut. Tapi lama kelamaan, bila lama-lama banyak kali kita buat, kita akan rasa macam benda tu satu normal dan kebiasaan. Pokok pangkalnya adalah kita repeat banyak kali kan. Tapi tak semua orang dapat platform untuk repeat banyak kali. So apa yang kita kena buat? Kita kena praktis. 3 tempat yang best untuk kita praktis bercakap. Yang pertama sekali depan kawan-kawan ataupun dengan depan saudara mara ataupun adik-beradik kita. Sebab bila kita cakap dengan mereka boleh bagi feedback kat kita. So mereka akan bagi tahu, awak ni cakap laju sangat lah, awak ni cakap macam kayu lah. Sebab dia rapat kan, so dia boleh tegur. Kemudian tempat yang kedua untuk kita praktis komunikasi ni adalah di hadapan cermin. Sebab kita tengok cermin, kita tengok muka kita. Sebagai seorang manusia tak suka tengok muka dia sendiri buruk. Betul? So bila kita bercakap depan cermin, kita tengok muka kita. Muka kita tak senyum, kita senyum. Muka kita tak ceria, kita ceriakan. Kita cakap tak jelas, kita dengar kat cermin tu, kita jelaskan. So itu yang kedua, bercakap depan cermin. Dan tempat yang paling best untuk kita praktis bercakap adalah depan kamera. Dan the best adalah menggunakan back camera. Sebab kita guna back camera, kita tak nampak muka kita. Kita gunakan kamera yang belakang. Dekat handphone kita kamera belakang. Kalau tak tahu nanti boleh google lah kamera belakang yang mana satu. Okay. So guna kamera belakang, kita rakam, dan bila kita rakam, kita tengok balik rakaman tersebut. Kalau kita sendiri pun rasa bosan dengan kita cakap, kita pun tengok diri kita rasa macam, ya Allah, teruknya dia ni. Bayangkan kami yang menonton anda. Lagi azab. Jadi praktis menggunakan tiga platform ni, 3 cara ni, insyaAllah dia membantu. Anything happen, practice make perfect. Nobody is Nobody is perfect. Nobody is perfect. So practice dia tak menjadikan sesuatu perfect, tapi dia practice menjadikan sesuatu tu ada improvement, ada penambahbaikan. Kali pertama kita pergi sekolah, kita menggigil, lama-lama kita dah biasa. Kali pertama kita naik basikal, mungkin kita shaking, lama-lama kita boleh berlumba dah dengan basikal. Kali pertama kita bercakap atas pentas, kita menggigil, benda tu bagus. Lama kelamaan bila kita practice, insya-Allah komunikasi sangat-sangat mudah sebenarnya. Masya-Allah. Bagi saya menarik perkongsian daripada abang tu lah. Mungkin kita pun nak sampai ke penghujung. Kalau abang puasa lah mungkin rasa macam sekejap abang. Allahu Akbar. Kita boleh buat 2.0 lepas ni. InsyaAllah ada rezeki, saya seronok untuk berkongsi bersama dengan Yayasan Makfirah. Satu benda yang best tentang Yayasan Makfirah adalah keegaan, keterujaan dia. Keterujaan untuk berkongsi, keterujaan untuk menyampaikan manfaat. Benda ni pahala besar kan. Kalau kita mati nanti ada benda yang kita tinggalkan. InsyaAllah. Allahu Akbar. Jadi mungkin orang kata dalam
1 ke 2 minit yang tersisa ni, mungkin abang boleh kongsikan mungkin kata-kata terakhir lah kepada penonton kita, yang pengunjung yang setia menunggu apakah ilmu-ilmu yang cuba yang disampaikan oleh panel kita, mungkin dalam masa 1 ke 2 minit ni bang. Alright, first kali terima kasih Yayasan Makfirah atas peluang yang sangat-sangat besar bersama dengan mereka, dan saya seronok untuk bersama dengan Yayasan Makfirah, dan berkenaan dengan komunikasi, motivasi, team building dan sebagainya. Benda itu adalah platform sahaja untuk kita jana sebanyak mungkin pahala. Jadi hidup kita sekali, buatlah kebaikan sebanyak mungkin, jadilah manusia yang memberi manfaat. Jadi gunakan potensi-potensi yang ada. Andai kata anda ada kepakaran untuk berkata-kata, berkata-kata. Anda ada kepakaran untuk menulis, maka menulislah. Poin dia adalah sebarkan manfaat. So untuk komunikasi kami di Impact, doakan kami dapat terus memberi manfaat kepada lebih ramai orang, dan kami seronok teruja untuk lahirkan lebih ramai komunikator-komunikator yang hebat, insya-Allah. Terima kasih banyak. Allah Akbar. Jadi terima kasih sekali kepada abang Cepul lah, pada Melaka bang. Lepas ni nak gerak, esok pula nak gerak ke Sabah bang. Sabah. Insya-Allah. Memang hari ni orang kata busy betul-betul lah. Tapi alhamdulillah dapat luangkan masa berkongsi dengan pengunjung di Yayasan Makfirah. Dan betul lah, saya setuju dengan abang cakap, khairun nas anfa'uhum linnas. Sabda Nabi adalah hadis yang sungguh bagi saya sungguh penting lah untuk kita hadam. Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberi manfaat kepada manusia yang lain. So kita ni beri manfaat dengan apa yang kita ada, dan jangan kurangkan semangat kita untuk terus memberi manfaat, insya-Allah. Terima kasih sekali bang, masih banyak. Mungkin lepas ni kita boleh lepak-lepak minum, insya-Allah. Kita berbahasa cinta. Allahu Akbar. Okey. Jadi teruskan lagi menyokong dan juga menonton YM Podcast. Semestinya kita akan bawakan lebih ramai panel dan lebih ramai orang kata komentar yang boleh berkongsi ilmu dan juga memberikan manfaat untuk kita dengar bersama, insya-Allah. Jadi teruskan bersama YM Podcast, bersama saya Berobat, dan bersama panel kita pada hari ini abang Cepul. Insya-Allah teruskan menonton dan juga support YM Podcast. Daripada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Syaiful Azmi, dan sekarang kita berada dalam YM Podcast, dan sesi kali ni kita nak buat game aktiviti, dan nama segmen ni adalah Santai Tapi Sampai. Bersama dengan saya yang tadinya host, sekarang ni jadi panel, Berobat, dan saya Syaiful Azmi. Alright, so game yang kita nak main ni adalah game lukis apa tu. Jadi saya akan lukis something sambil bagi arahan kepada Berobat, dan Berobat juga akan lukis something, dan kita tak akan tengok lukisan sesama kita. Alright, dan bila kita kira 1, 2, 3, kita tunjuk dekat kamera. Kita tengok lukisan kita. Kita tengok mana yang boleh ditertawakan. Alright, so Berobat macam mana, dah ready? InsyaAllah boleh bang, boleh. Nampak macam menggigil kaki tu. Okey, tak masalah. Ini kalau kamera boleh zoom dekat kaki ni, dah peluh-peluh dah ni. Alright, jom kita mulakan. Okey, so lukisan yang pertama adalah kita nak lukis 2 bulatan. 2 bulatan ya. 2 bulatan. Lepas tu kita nak lukis satu bentuk petak. Bentuk petak ya. Satu bentuk petak. Dan kita nak lukis satu lagi bentuk petak. Okey. Dan di tengah-tengah bentuk petak yang kedua tu, dia ada satu divider. Divider maksudnya jangan tanya macam mana. Okay. Jangan tanya macam mana, kita nak tengok sama ke tak sama. Okey. Dan dia ada 2 calitan yang sikit secoek je. Boleh. 2 calitan. Alright, boleh. 2 2. Okey. So ready Dah. Okay, so kita akan tunjukkan depan kamera. 1, 2, 3. So kita tengok lukisan kita. Siapa Okey. Sebenarnya kita nak lukis kereta. Tapi kenapa jadi macam tu? Sebab dia kenapa jadi macam tu Pertama sekali tadi pada saya follow arahan yang abang bagi tu lah. Saya terbayangkan dari apa yang abang sebut tu, boleh create satu gambar lah yang menggambarkan diri lah. Wow. Yang tengah saya fikir sekarang ni. Kalau saya tengok sekali,
Dia macam bentuk robot. Dengan rumah pun tak, saya tunggu kak segitiga. Tak ada. Segitiga tak ada, tak wujud. Tak apalah, mungkin satu muka lah bang. Saya bukan tak nak bagi, saya takut Illuminati. Tapi sebenarnya apa yang nak disampaikan dalam permainan ni adalah sebenarnya bila kita berkomunikasi, arahan kita kena jelas. Kalau tak tahu, tanya. Jangan buat assumption, jangan assume. Bila kita assume, mungkin tu kot, mungkin ni kot, so itulah hasil dia. Inilah hasil yang kita nak. Tapi bila komunikasi tidak jelas, jadilah macam tu. That's why kita sebagai manusia, kita perlu menguasai teknik berkomunikasi. Nak cakap biar sampai, nak cakap biar jelas. Jadi dalam permainan yang simple macam ni pun, kita boleh belajar sesuatu. InsyaAllah anda dapat manfaat. Cuba tulis dekat ruang komen.